Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fazila dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan Future Fellowship akan membentangkan hasil projek akhir kumpulan kami pada hari ini. Together We Help merupakan slogan kumpulan Future Fellowship. Dengan wujudnya slogan ini, kami dapat memantapkan lagi semangat dan jiwa kami untuk melakukan kerja sukarela. Saya akan memperkenalkan barisan sukarelawan Future Fellowship. Yang pertama, Wan Nur Amanina. Yang kedua, saya, Nisa Nasuha. Yang ketiga, Darshini. Yang keempat, Amita Varshini. Yang kelima, Syazwani Izzati. Dan yang keenam, Nur Ainsyatul Syahira. Berbakti dan menyantuni warga emas, sopan santun serta menghormati dan memuliakan mereka adalah bukan sahaja tanggungjawab sesama manusia, tetapi ia lebih daripada itu. Ia merupakan kewajipan dalam agama yang begitu penting dan diperhatikan oleh Islam. Jadi saya memperkenalkan dua orang warga emas yang sudi untuk ditemu bual bagi menyempurnakan program kesukarelawanan ini. Yang pertama adalah Puan Ramlah binti Osman yang dikenali sebagai Umi, dan yang kedua ialah Mek Yah binti Muhammad yang dikenali sebagai Cik Yah. Sekarang, saya akan memperkenalkan warga emas yang pertama yang telah kami temu bual, iaitu Puan Ramlah binti Othman atau lebih mesra dipanggil Umi. Sedikit latar belakang tentang Umi. Umi seorang warga emas yang berusia 67 tahun. Umi merupakan ibu tunggal dan mempunyai 5 orang anak. Suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2019. Umi sekarang menetap bersama anak lelakinya di Taman Sogo Batu Pahat, Johor, dan beliau sekarang tidak bekerja. Temu bual bersama Umi telah dilakukan sebanyak 2 kali melalui panggilan video WhatsApp. Untuk temu bual yang pertama, seorang ahli kumpulan kami bernama Nasuha telah menemu bual Umi. Untuk kali kedua, semua ahli kumpulan saya berpeluang untuk berjumpa dengan Umi melalui panggilan video WhatsApp. Kami gembira dapat bertemu bual dengannya. Dapatan menarik kami dapati daripada menemu bual Umi adalah beliau seorang yang minat mengaji. Sebelum pandemik COVID-19, beliau selalu pergi ke surau untuk menuntut ilmu bersama kawan-kawan. Umi juga suka menjadi sukarelawan. Beliau selalu mengikuti aktiviti gotong royong dan menolong jiran tetangga jika perlu. Selain itu, apa yang menarik tentang Umi adalah beliau tidak mempunyai sebarang penyakit kronik walaupun sudah berumur 67 tahun. Semasa temu bual Umi mengatakan bahawa beliau sering makan makanan yang sihat sahaja untuk menjaga kesihatan dirinya. Okey, baiklah. Sekarang saya teruskan dengan masalah yang dihadapi oleh warga emas 1. Melalui temu bual bersama Umi, kami mendapati bahawa Umi mempunyai masalah yang boleh dikategorikan dalam modus sosial. Umi sering berasa sunyi dan rindu kepada anak cucu yang tidak dapat pulang ke kampung disebabkan pandemik COVID-19. Dengan itu, Umi tidak dapat bertanya kabar dan berkongsi cerita bersama anak-anak yang sibuk bekerja. Walaupun Umi mempunyai telefon pintar, tetapi Umi tidak mahir menggunakannya bagi berkomunikasi dengan anak-anaknya. Masalah yang kedua pula adalah masalah dari segi spiritual. Disebabkan PKP, Umi tidak dapat mengikuti aktiviti kerohanian seperti mengaji, mendengar ceramah dan menghadiri kuliah di masjid yang berhampiran. Umi juga tidak dapat menjalankan aktiviti mengaji bersama-sama rakan dan juga guru di masjid seperti kebiasaan yang Umi lakukan pada setiap pagi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang beberapa aktiviti atau inisiatif yang kumpulan kami lakukan bagi memenuhi keperluan dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh warga emas 1. Bagi keperluan sosial, aktiviti yang kami lakukan ialah aktiviti online family bonding. Program ini adalah bertujuan bagi mengeratkan hubungan antara anak, cucu dan cicit yang jauh di perantauan. Bagi menjayakan aktiviti ini, kami telah mengumpulkan kesemua anak-anak cucu Umi untuk video call bersama-sama Umi bagi merealisasikan keinginan Umi untuk berkongsi cerita dan bertanya kabar ke semua anak-anak Umi. Aktiviti yang kedua yang kami lakukan bagi memenuhi keperluan Umi dari segi spiritual adalah kami melakukan program yang diberi nama Quran Time.
Program ini adalah bertujuan bagi mengisi masa lapang dengan mengaji online dan perkongsian rohani. Program ini dilakukan dengan memberi tunjuk ajar kepada Umi untuk masuk ke beberapa kelas mengaji di Telegram yang membolehkan Umi belajar mengaji bersama guru mengaji dan peserta di dalam grup tersebut. Kami juga mencadangkan kepada Umi untuk menonton beberapa channel TV yang mengajar mengaji dan banyak mempunyai rancangan agama seperti TV Al-Hijrah dan TV1. Aktiviti seperti ini adalah suatu inisiatif kepada Umi untuk tetap belajar mengaji semasa tempoh PKP walaupun tidak boleh pergi ke masjid bagi belajar mengaji seperti biasa. Saya akan membentangkan tentang warga emas yang kedua. Latar belakang warga emas yang kedua. Nama sebenarnya adalah Meyah binti Mahmad. Panggilan mesra beliau adalah Cik Yah. Cik Yah berumur 60 tahun dan kini tinggal di Lorong Selamat Jelitih, Terengganu sejak berumur 15 tahun lagi. Cik Yah tinggal bersorangan kerana Cik Yah tidak mempunyai anak dan suami. Dan Cik Yah juga tidak berkahwin. Jadi di situ Cik Yah hanya bergantung kepada jiran dan rakan-rakannya untuk membantu jika berlaku sebarang masalah. Cik Yah juga tidak bekerja kerana mempunyai masalah kesihatan iaitu masalah sakit kaki. Sakit kaki yang dihadapi menyukarkan Cik Yah untuk menjalani kehidupan seharian dengan baik. Ini adalah bukti temu bual kami. Bersama Cik Yah, kami menembual Cik Yah sebanyak 2 kali iaitu pada 20 hari bulan 6 2021 dan 25 hari bulan 6 2021 di Google Meet. Kami sangat gembira bertemu dengan Cik Yah walaupun secara atas talian. Kita teruskan pula dengan dapatan menarik mengenai Cik Yah. Walaupun Cik Yah tinggal bersorangan, jiran dan kawan-kawannya sering datang ke rumah membantu Cik Yah, seperti membantu memasak dan bawa Cik Yah ke hospital jika Cik Yah jatuh sakit. Hubungan baik Cik Yah dengan jiran menyebabkan Cik Yah sentiasa mendapat pertolongan apabila memerlukan. Selain itu, Cik Yah juga sering menerima kunjungan tetamu dan jiran tetangga sebagai salah satu cara untuk beramal mesra. Kawan-kawan Cik Yah juga sering membawa Cik Yah keluar berjalan-jalan dan bersiang di waktu petang bagi mengisi waktu lapang dan menghilangkan kebosanan. Cik Yah juga menggunakan telefon bimbit untuk berkomunikasi, namun Cik Yah tidak berapa pandai untuk membalas segala mesej untuk menelefon keluarga yang tinggal jauh. Melalui temu bual yang dilakukan dengan Cik Yah, kumpulan kami mendapati bahawa Cik Yah menghadapi masalah dari segi model komunikasi, iaitu beliau sentiasa berasa sunyi dan keseorangan sebab beliau tidak mempunyai teman untuk berborak. Walaupun Cik Yah kehendak sangat untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga beliau, kekurangan kemahiran dalam menggunakan telefon pintar menjadi sebuah halangan kepada beliau. Dari segi modul kebersihan pula, Cik Yah tidak dapat melakukan aktiviti kebersihan rumah dengan baik kerana beliau menghadapi kesukaran untuk bergerak secara normal. Kami juga mendapati bahawa Cik Yah menghadapi masalah dari modul kesihatan, iaitu beliau hanya berjalan menggunakan bantuan kerusi yang menjadikan pergerakan beliau terbatas. Oleh itu, aktiviti pertama yang kumpulan kami lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Cik Yah dari segi modul kebersihan ialah projek Rumah Bersih Hati Senang. Dalam aktiviti ini, seorang wakil daripada kumpulan kami, iaitu Amanina, akan melakukan masa sehari dari segi tenaga untuk membersihkan rumah Cik Yah. Aktiviti kedua yang dilakukan untuk mengatasi masalah Cik Yah dari segi komunikasi dipanggil sebagai Seeking Connection with Us. Melalui aktiviti ini, kami dapat mengajar Cik Yah tentang cara-cara membuat panggilan kepada ahli keluarga yang berada jauh. Selain itu, kami juga dapat menemani Cik Yah berbual pada waktu petang sekiranya berkelapangan. Aktiviti terakhir yang kami lakukan ialah Action of Kindness. Melalui aktiviti ini, kami dapat memberi sebuah tongkat kepada Cik Yah bagi memudahkan pergerakan beliau. Melalui pelaksanaan aktiviti ini, kami dapat mengatasi masalah kesihatan yang dihadapi oleh beliau. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran semasa menemu bual kedua-dua warga emas. Pertama adalah cabaran dalam mendapatkan capaian internet yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana capaian internet yang kurang baik menyebabkan kami sukar untuk mendapatkan maklumat yang jelas daripada kedua-dua warga emas tersebut. Cabaran kedua pula ialah sukar untuk mencari masa yang sesuai untuk menemu bual. Hal ini kerana masa yang sesuai sukar untuk kami dapatkan oleh kerana masing-masing mempunyai masa yang amat terhad. Seterusnya, cabaran dalam berkomunikasi dengan baik
bersama warga emas. Semasa menemu bual, cabaran yang berlaku seperti suara warga emas tersebut sangat perlahan telah menyebabkan kami kurang mendengar dengan baik tentang apa yang ingin disampaikan oleh warga emas tersebut. Cabaran yang terakhir pula ialah suasana yang kurang kondusif. Suasana yang kurang kondusif semasa menemu bual telah menyebabkan kami kurang selesa oleh kerana kawasan sekeliling yang bising. Oleh itu, suasana yang selesa semasa menemu bual amat penting supaya temu bual dapat dijalankan dengan jayanya. Di samping itu, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah semasa menemu bual. Yang pertama adalah mencari tempat yang mempunyai capaian internet yang tinggi. Yang kedua adalah dengan memastikan bahawa temu bual berjalan pada masa yang sesuai seperti pada waktu hujung minggu. Seterusnya, yang ketiga pula adalah penyediaan soalan-soalan akan dirujuk pada pakar. Dan langkah yang terakhir sekali ialah mencari kawasan yang sesuai dan tidak bising semasa menemu bual dijalankan. Pengalaman dalam menjalankan aktiviti kesukarelawanan secara atas talian ini bersama warga emas memberi impak yang sangat menghayat hati kepada diri saya apabila saya perlu mendengar luahan hati warga emas yang ingin melakukan pelbagai aktiviti harian tetapi terbatas ekoran daripada kekangan-kekangan seperti masalah kesihatan, masalah sosial, masalah spiritual dan masalah komunikasi. Oleh itu, saya amat bersyukur kerana dapat menjalankan program ini dengan jayanya dan secara tidak langsung memberi peluang kepada saya untuk memperoleh pengalaman dalam membantu warga emas pada musim COVID-19 ini. Jadi, generasi muda, terutamanya diri saya, perlu mendidik sifat yang sentiasa peka terhadap keperluan warga emas di sekeliling kita. Melalui aktiviti kesukarelawan ini, saya sedar bahawa betapa pentingnya untuk mengambil berat tentang keperluan yang diperlukan oleh setiap warga emas atau masalah yang dihadapi oleh mereka. Program kesukarelawan seperti ini mendidik saya agar sentiasa bersikap prihatin terhadap golongan warga emas dan membantu mereka jika mereka mempunyai sebarang masalah. Selain itu, kita juga sebagai generasi muda hendaklah meluangkan masa berbual dengan mereka agar mereka tidak rasa tersisih dan juga berasa keseorangan. Dengan menjalankan program seperti ini, saya berasa amat bersyukur kerana dapat bersama-sama membantu menyelesaikan sedikit sebanyak masalah yang dihadapi oleh warga emas tersebut. Peluang untuk membantu warga emas dengan memenuhi keinginan dan keperluan mereka adalah suatu pengalaman yang sangat dekat di hati saya dan sukar dilupakan. Melalui aktiviti yang dilaksanakan ini, apa yang saya pelajari adalah kita sebagai generasi muda, walaupun kita masih muda dan tidak sempurna, tetapi kita masih boleh membantu warga emas dengan apa yang kita ada. Dengan ini, saya berharap agar program-program kesukarelawanan seperti ini dapat dijalankan secara lebih kerap lagi pada masa hadapan. Melalui aktiviti sukarelawan ini, saya sedar bahawa setiap warga emas mempunyai keinginan dan keperluannya tersendiri. Kita sebagai belia dan generasi muda haruslah sentiasa meluangkan masa dan memantau keadaan warga emas ini kerana faktor usia dan kesihatan yang dihadapi oleh mereka telah menjadi penghalang untuk mereka menjalani kehidupan seharian dengan baik. Semoga aktiviti ini tidak terhenti setakat ini saja tetapi berterusan selamanya. Melalui program ini, saya telah mempelajari proses dan juga kebaikan yang dapat diperoleh jika kita menjalinkan hubungan dengan golongan yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Apabila meluangkan masa dengan warga emas, saya mendapati peluang untuk menemui banyak persamaan yang ada antara diri saya dengan mereka. Bukan itu sahaja, dengan meluangkan masa bersama mereka, saya bersama ahli-ahli kumpulan saya dapat membantu mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh warga-warga emas pada sekarang ini, iaitu masalah kesunyian. Akhir sekali, saya berasa amat bersyukur kerana dapat peluang membantu warga-warga emas ini. Setelah menjalankan aktiviti sukarelawan ini, saya berasa amat gembira kerana dapat membantu serta meluangkan masa bersama warga emas ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka amat memerlukan seseorang yang boleh membantu untuk menguruskan mereka dan juga seseorang yang dapat mendengarkan luahan serta masalah mereka. Melalui tugas saya ini, sedikit sebanyak telah mendedahkan kepada saya bahawa warga emas amat memerlukan bantuan daripada kita, tidak kiralah dari segi apapun. Oleh itu, saya amat berpuas hati kerana dapat menjalankan aktiviti ini dengan baik. Kerana melalui aktiviti ini, saya dapat menggembirakan serta menyelesaikan masalah. Hasil daripada aktiviti kesukarelawanan atas
Talian ini telah mendidik kami untuk lebih cenderung dalam menjalankan khidmat secara sukarela dengan berkumpulan. Selain itu, aktiviti ini juga mengajar kami cara bagaimana hendak mengorganisasi program yang melibatkan pelbagai pihak secara sukarela dan pengalaman dalam menjana sumber secara sukarela untuk disumbangkan kepada warga emas. Seterusnya, perkara yang paling utama kami sedar bahawa setiap warga emas mempunyai keinginan masing-masing, tetapi tidak dapat merealisasikan keinginan tersebut. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita hendaklah membantu dan mengambil berat tentang keadaan warga emas di sekeliling kita. Sekian, terima kasih.